Seterusnya anak, dalam pelajaran kita kali ini, cikgu telah pun menetapkan di antara perkara yang paling penting anak-anak dalam pelajaran kita, iaitu makharij al-huruf. Cuba semua ikut. Makharijul huruf. Cuba kata. Makharijul huruf. Apa artinya anak makharijul huruf? Yakni mengenal tempat keluar segala huruf. Ini paling penting dalam pembacaan Al-Quran. Kenapa kan anak? Kefasihan seseorang. Fasih seseorang. Kelancaran seorang apabila mereka dapat mengenal bagaimana huruf itu keluar di mana tempatnya. Jadi kalau dikenal, dia dapat betul-betul membunyikan dengan tepat. Kalau dia tak kenal, cuma hanya ikut-ikut begitu saja, belum lagi fasih dan belum lagi tepat bacaannya. Ini telah dikatakan oleh seorang ulama dalam tajwid yang bernama Al-Imam Syams Al-Juzari. Ya, Al-Imam Syams Al-Jazari nama dia. Apa kata dia dalam bahasa Arab? Perhatikan dalam grafik kita nanti anak. Idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ay ya'lamu makharijal hurufi was-sifati liyalfizu bi afsahil lughati. Ini dalam grafik kita anak akan kita dapat lihat. Apa maksudnya anak? Artinya adalah sangat perlu kepada mereka yang mula-mula untuk mempelajari kitab suci Al-Quran, hendaklah dia mengetahui dan mempelajari tempat makhraj huruf itu dikeluarkan. Juga serta mengetahui sifat-sifat yang terdapat pada huruf. Dengan itu, mereka akan dapat menyebut dengan sefasih-fasih lughat, iaitu huruf-huruf Al-Quran. Itulah yang dimaksud dengan syair yang telah dinyatakan oleh Ibnul Jazari tadi. Anak-anak sekalian, kali ini mari sama-sama kita mencatat. Sama-sama kita melihat. Sebelum kita mengenal tempat-tempat keluar huruf dan sifat-sifatnya, mari kita mengenal alat-alat, anggota-anggota yang mengambil peranan untuk mengeluarkan sesuatu huruf yang terdapat pada 7 perkara anak-anak. Ya, alat-alat, anggota pada 7 tempat ini, cuba sama-sama kita catat dan sama-sama kita perhatikan. Yang pertama sekali anak, namanya asy-syafatain. Artinya 2 bibir. Daripada 2 bibir ni anak, bibir di atas dan bibir di bawah ini adalah di antara alat-alat yang melafazkan segala huruf-huruf tertentu. Yang pertama. Yang kedua anak, al-asnan namanya. Artinya asnan, gigi. Gigi juga mengambil peranan ketika dia tekan huruf tu, ya, dia angkat huruf ke mana perginya, iaitu 2 gigi hadapan, iaitu namanya al-thanaya, cakap Arab tadi. Gigi gunting yang depan ni 2 dan gigi yang di bawah ni juga anak-anak adalah mengambil peranan dalam pembacaan Al-Quran. Yang ketiga, geraham anak-anak. Selepas gigi taring ini, cuba kita perhatikan. Inilah namanya gigi taring selepas gigi gunting. Kemudian sebelah sini ini geraham. Ini juga adalah mengambil peranan dalam pembacaan Al-Quran Al-Karim. Sudah 2 anak-anak. Yang ketiga dalam bahasa Arab, al-hanak namanya. Al-hanak. Apa itu al-hanak? Kita perhatikan. Iaitu langit-langit mulut yang di atas. Di sana ada 3 perkara kita nak jaga sikit anak. Iaitu gusi. Apa arti gusi? Iaitu tempat tumbuhnya gigi. Daging yang tumbuh gigi itu namanya gusi. Ini juga mengambil peranan. Akan ada huruf yang ditekan ke situ. Kemudian langit-langit keras. Yang sebelah di atas dari gusi. Gusi bawah, langit keras di atas. Ini namanya langit-langit keras. Kemudian anak, langit-langit lembut. Juga mengambil peranan. Iaitu dekat tekak. Dekat-dekat anak tekak sana. Yang sebelah dalam. Selepas langit-langit keras di atas. Itulah yang kata anak. Iaitu bahagian ketiga. Bahagian keempat. Cuba kita perhatikan dalam grafik kita nanti anak ya. Yang kata al-lisan. Arti al-lisan, rongga lidah. Apa yang diambil peranan anak? Ini banyak. Kerana dalam lidah nanti keluar 18 huruf. Yang kita tak tahu di mana setiap satu huruf ini. Yang pertama kita dapati di tepi hujung lidah. Di tepi hujung lidah di mana? Ini dia anak. Ini hujung, tepi sikit itu namanya tepi hujung lidah. Yang kedua, hujung lidah. Itu ini hujung sini. Ini namanya hujung lidah. Ini hujung lidah. Dia agak mengambil peranan. Yang ketiga, tengah.
tengah-tengah lidah pun juga mengambil peranan sana. Apabila diangkat nanti ke atas, ada keluar beberapa huruf yang akan cikgu sebutkan insya-Allah. Yang akhir sekali, pangkal lidah juga mengambil peranan. Apabila dia angkat nanti pangkal lidah ke langit lembut di atas, ada beberapa huruf yang keluar. Yang kelima anak, rongga tekak. Dalam bahasa Arab namanya halqum. Ini halqum. Apa keluar pada halqum yang anak? Iaitu pangkal halqum sebelah bawah ni, yang mengiringi dada ni. Ini kata-kata pangkal ni. Ini namanya pangkal. Dia mengambil peranan. Di tengah-tengah halqum ni, rongga tekak akan juga mengambil peranan. Seterusnya anak, di hujung halqum ini juga akan timbul, akan terbit beberapa huruf yang akan mengambil peranan juga. Seterusnya anak, yang keenam. Khayshum. Artinya rongga hidung. Di sini juga kita akan dapat makhraj dengung yang keluar daripada hidung ini. Yang akhir dalam bahasa Arab iaitu al-jawf. Apa maksud al-jawf anak? Iaitu bahagian mulut dan rongga, iaitu kawasan lapang yang di sebelah dalam yang mengiringi mulut. Ini akan keluar juga beberapa huruf. Jadi inilah 7 perkara di antara alat-alat yang mengeluarkan huruf-huruf yang kita mesti nak tahu. Jadi anak-anak, makhraj adalah memainkan peran yang paling penting dalam mencorakkan seseorang pembaca sama ada bacaan fasih, bacaannya tak lancar, bacaannya pelat, bacaannya kabur, kerana tidak berbunyi seperti bahasa Arab. Kerana pernah Rasulullah menyatakan, Iqra'ul Qur'ana biluhunil Arab. Hendaklah baca dengan cara bunyi lahjah-lahjah Arab. Jadi mudah-mudahan dengan adanya anak dapat mengenal alat-alat ini, kita akan dapat membaca Al-Quran dengan tepat dan baik. Di antaranya anak, kita mesti mengetahui teori makhraj. Makhraj huruf. Tegas mengetahui cara makhraj dengan tepat. Di mana tempat keluarnya. Bagaimana tekanannya. Di mana yang diangkat. Tekan di mana tempatnya. Itu satu. Yang kedua anak-anak, melatih. Melembutkan lidah. Atau melafazkan bunyi-bunyi huruf menurut lahjah Arab yang fasih. Hendaklah kita bunyikan betul, dengarkan betul-betul bagaimana bunyi, barulah kita fasih. Yang ketiga anak-anak, hendaklah kita mengesan dan merasa dan mengetahui segala anggota-anggota yang bergerak ketika menyebut setiap huruf. Jadi anak-anak, dengan ini fahamlah kita bahawa makhraj adalah mengambil peranan yang paling penting dalam pembacaan kitab suci Al-Quran. Kerana dalam bahasa Arab ni, kalau sedikit dia berubah anak-anak. Macam ha kita kata kha, berubah maknanya. Ain, sikit bertukar jadi hamzah. Dad, bertukar sikit jadi dal. Dan kalau dalam Fatihah, misalnya, boleh merosakkan dalam sembahyang kita pula. Katalah Bismillahirrahmanirrahim. Kita kata Bismillahirrahmanirrahim. Sudah bertukar ha jadi kha. Maknanya pun bertukar. Maka orang yang sembahyang dengan membaca begitu, tak sah sembahyangnya. Begitu juga dalam ain anak-anak, kalau kita tidak tekankan betul-betul dia punya pangkal lidah ni, tak tahu makhrajnya, kata Rabbil Alamin, sudah juga merosakkan dalam Fatihah kita dan merosakkan sembahyang kita juga. Begitu juga dalam huruf sad ataupun sin, kita kata ihdinas sirata, sedangkan sana sad ihdinas sirata. Jadi kalau berubah, maka bertukarlah huruf-huruf ini, maka rosak dalam sembahyang kita. Jadi anak-anak, perkara yang paling penting dalam baca Quran, 80% daripada baca Quran, orang yang dapat mengeluarkan betul-betul makhraj huruf dari tempatnya. Ini yang kita akan bincangkan, yang kita akan tekankan dalam pelajaran kita kali ini dalam pembacaan Al-Quran. Jadi anak-anak, itulah yang dibentangkan oleh Al-Imam Syamsuddin Al-Jazari tadi. Apa kata dia? Kita mesti, seseorang yang nak baca Quran, sebelum dia nak baca apa tajwid ke apa hukum-hukum lain, mesti mengetahui huruf-huruf punya tempat. Huruf-huruf punya sifat. Sifat zati ni, artinya sifat tak boleh bercerai. Kalau bercerai, huruf tu tak betul. Katalah huruf tu punya ta, kita tipiskan. Ta, kita kata. Sudah hurufnya dah rosak. Dia punya ta, kita kata ta, rosak. Kita kata dha, dia kata dha, sudah rosak juga. Kita kata ha, dia kata ha, rosak juga. Jadi sebab itulah, segala para ulama telah menekankan setiap seseorang yang hendak belajar Al-Quran, mesti dia berusaha dengan sedapat-dapatnya
membetulkan segala makhraj-makhraj huruf yang 29 ini. Kerana huruf-huruf Al-Quran yang terasnya betul ada 29. Lainlah dalam bahasa-bahasa yang lain, macam bahasa kita Melayu. Ada pula sana huruf yang dia kata huruf C, ya, ada huruf G, ada huruf Nya, ada huruf Nga. Ya, tapi dalam bahasa Arab tidak ada huruf-huruf ini. Semuanya kita nak pelajari, nak baca dengan tepat, nak baca dengan betul. Jadi cikgu percaya, insya-Allah. Dengan pelajaran kita kali ini, dengan tekanan kita dalam perkara huruf ini, insya-Allah anak-anak semua akan dapat membaca Al-Quran dengan tepat. Hingga kita bertemu anak-anak, cikgu ucapkan selamat maju jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.